Okey, transformation. Sebelum kamu nak jawab soalan transformation, kamu kena tahu, transformation ada 4 jenis transformation. Yang pertama apa dia? Kita ada pantulan, putaran, pembesaran dengan translasi. Ada 4. Okey, untuk kamu yang belajar dalam bahasa Inggeris, kamu ada 4. Apa dia? Reflection, rotation, enlargement, translation. Ada 4 benda. Alright. So, bila melibatkan situasi yang sama saiz macam ni, kamu tengok A, B, C, D dengan E, F, G, H ni sama besar. Maka jawapan dia yang pertama bukan pembesaran, bukan enlargement. Sebab syarat enlargement mesti satu kecil, satu besar. Yang ini sama besar. So bila sama besar antara 3 aja. Reflection, rotation, translation. Yang ini apa? Pada pandangan kamu. Deflection. Yakin ke reflection? Yakin. Okey. Sekali pandang pun kita tahu ini adalah reflection. Tetapi saya nak buktikan. Kalau nak buktikan, kamu kena tahu dalam SPM, soalan SPM sebenar, bila dia bagi ayat macam ni tau. E, F, G, H adalah image bagi A, B, C, D. Sebenarnya huruf-huruf besar yang digunakan di sini adalah berpasangan. E, pasangan dia adalah A. Kamu ambil pen, kamu sambungkan A dengan E. F dengan B. G dengan C. H dengan D. Kita sambungkan. Kita dapat lihat keempat-empat garisan yang saya buat tadi ni adalah paralel. Selari je. Tak kisahlah selari menegak ke, selari melintang ke. Yang penting paralel. Dan tidak sama panjang. FB 4 kotak, CG sampai 8 kotak. Maka jawapan dia automatik adalah reflection. Okey, pantulan. Reflection pastikan tulis dengan betul. Reflect. F-L-E-C. Bukan F-L-E-X. Ramai je akan jawab je kan. Ejaan F-R-E-F-L-E-X. Salah satu huruf, salah semua dalam tajuk ni. Itu bahaya tajuk transformation ni. Okay, reflection. Eja bagi betul. Reflection kamu boleh hurai dalam 2 bentuk dalam satu ayat saja lagi. Reflection satu ayat. Ayat yang kedua kita kena cari paksi pantulan. Garis pantulan dekat mana dia reflect tu. So dalam kes ini saya ambil panjang AE ni 4 kotak, saya garis tengah-tengah dia. Inilah garis pantulan dia. Okey. Apakah nama garis pantulan ni? Pantulan pada garis Y sama dengan kosong. Okey. Reflection on line Y equal to 0. Cukup lah. Kamu akan dapat dekat situ 2 markah. Kamu juga boleh guna pada paksi X. Sebab ini betul-betul ada atas paksi X. Boleh juga. On the X axis. Boleh. Tidak ada masalah. Okey, dapat dekat situ 2 markah. Kamu boleh jawab dalam bentuk bullet point. Tak payah buat karangan. Transformation, this is a reflection on the line, X axis. Tak payah buat karangan. Buat bullet point. SPM terima bullet point. Seterusnya, EFGH is the image of ABCD. Agak-agak kamu yang ni apa dia? Reflection, rotation, translation. Yang mana? Translation. Ya? Translation. Ya, translation. Cara nak bukti dia kita sambung macam tadi juga. E dengan A, F dengan B, G dengan C, H dengan D. Sekali lagi garis yang terbina semuanya parallel. Selari je. Tetapi kali ini dia sama panjang. Semua sama panjang. Bila semua sama panjang, jawapan dia translation. Ataupun translasi. Translation mesti buat jawapan dalam bentuk kurungan tu. Kita pilih satu bucu. Contoh saya nak ambil B. Sebab dia kata A, B, C, D ni adalah objek. E, F, G, H adalah image. Jadi daripada objek nak ke image. So daripada B dia perlu bergerak ke kanan 3 kotak. 1, 2, 3. Untuk berada betul-betul bawah F. Dia gerakkan pula ke atas 5 kotak. Jadi translation apa? Translation 3, 5. 3 ke kanan, 5 ke atas. Kalau ke kiri negatif, kalau ke bawah negatif. Kamu dapat 2 markah.
Alright. Seterusnya, yang exercise dia. Yang ini, translation, rotation, atau reflection. Reflection. Sekali pandang ramai yang akan jawab reflection. Sebab dia nampak AE dengan KF ni macam terbalik. Sepatutnya kamu kena sambung. F dengan A. Kemudian G dengan B. Saya baru buat 2 line. Saya dah dapat intersection dekat sini. Ada persilangan. Bila ada saja persilangan, automatik ini adalah rotation. Ada persilangan je rotation. So saya habiskan yang lain. C, H, J, D, K, E. Ada saja persilangan, maka rotation. Rotation ada 2 je. 90 degrees, 180 degrees. Yang ni berapa darjah? 90 ke 180? 180. Macam mana nak tahu? Mudah je. Jika semua garisan yang kita bina itu bersilang pada satu tempat, maka 180. So rotation of 180, dapat lagi satu markah. About the center, pusat dia dekat mana? Dekat tempat bersilang, itulah pusat dia. Center 40. Pusat 40. Okay, rotation 180, center 40. Jawab macam tu pun dapat full mark. 3 markah. Okay. Dan yang last kali, kamu tengok yang ni pula. JA saya sambungkan. KB saya sambungkan. LC saya sambungkan. MD saya sambungkan. Mau fikir jauh-jauh, yang penting kita tengok ada tak intersection lines. Ada tak? Ada. Ada. Bila ada je, automatik jawapannya apa? Rotation. Ada je Rotation. automatic rotation. Rotation pula, syarat dia kalau semua garisan bersilang dekat satu titik, maka dia akan jadi 180. Dalam kes ini kamu tengok, 3 garisan bersilang dekat sini. 1 garisan tak nak bersilang. Disebabkan kedegilan satu garisan ini saja, maka ini bukan lagi 180. Apa jawapan dia? 90. 90 degrees. Okay, dapat 1 markah. Rotation 90 degrees, dapat 1 markah. Kemudian, kita nak cari pusat dengan arahnya. Nak cari center, lepas tu kita nak tahu sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. Macam mana nak cari pusat? Macam mana nak cari center dia? Caranya daripada 4 garisan hijau ni, saya pilih 1 garisan. Dan saya pilih KB. Kamu nak pilih yang lain pun boleh. Kau nak pilih JA boleh, LC boleh, MD pun boleh. Tak kisah. Tetapi untuk memudahkan kamu, pilihlah 1 garisan yang mudah kamu nak kira bilangan kotaknya. So kalau kamu ambil yang sengit-sengit macam LC tu payah. MD payah. So yang mudah adalah JA dengan KB sebab mendatar. Dan daripada dua garisan tersebut, saya pilih KB sebab pendek. KB 4 kotak. Kamu bina lagi 1 garisan 4 kotak menegak di tengah-tengah dia macam tu. Maka di hujung garisan ni saya buat bulat merah ni, 2 atas bawah ni. Inilah 2 titik yang mungkin menjadi center of rotation. Yang mana kamu nak pilih sebagai center? Yang atas ke yang bawah? Yang mana? Jawapan dia, ya, yang jawapan dia kita sentiasa pilih titik yang berada di luar. Yang atas ni dia berada di dalam laluan. So tak nak. Kita ambil yang luar, yang bawah. Maka itulah pusatnya ataupun centernya. Okey, center dia berapa? 40. Dapat lagi 1 markah. Dan last kali sekarang ni, arah. Clockwise ke anti-clockwise? Kita kena tahu dia kata dekat atas ni, JKLM adalah image. So yang ni image, yang ini objek. So daripada objek, dia nak masuk ke image, dia nak berputar masuk ke image, dia ada 2 jalan. Dia boleh berputar arah atas, atas ni akan jadi clockwise, anti-clockwise. Dia juga boleh pusing kat bawah. Ini akan jadi clockwise.
Mana arah yang dia nak ambil? Atas ke bawah? Okey. Jawapannya, jika pusat di bawah, center di bawah, maka arah ambil yang atas. Sekiranya pusat di atas, arah ambil bawah. Dia sentiasa berlawanan. So dalam kes ni kita ambil yang atas ni, iaitu lawan arah jam ataupun anti-clockwise. Dapatlah 3 markah dekat situ. Total 4 markah. Alright, ada sebarang soalan tak nak tanya tentang cara nak menghurai tu? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada Kalau tak ada, kita masuk pada soalan yang pertama. Tapi saya fokuskan terus kepada cara nak menghurai. Nak mencari kedudukan titik tu, kamu belajar sendiri nanti dengan cikgu. Cikgu Hafiz. Buat mudah je yang tu. So kita tengok macam mana nak menghurai ni. Masa ada dengan 15 minit. Dia kata dekat sini, ABCQ ialah image. ABCQ ialah image. So yang atas tu image. Bagi siapa? Bagi DEFG. Yang bawah tu objek. Di bawah gabungan under the combined transformation MN. Kamu tengok saya nak buat animasi sekarang. Daripada bawah, dia nak jadi image. Dia tak boleh terus besar. Dia kena bergerak masuk ke satu tempat yang sama besar dengan dia. Okey, saya ulang. Daripada bawah, giding, kelepek. Masuk dekat ruangan yang sama besar. Okey, pergerakan yang sama saiz ini ada 3 aja kemungkinan. Reflection, rotation, translation. Kejap lagi kita tentukan. Dan dia adalah milik kepada transformation yang di belakang, iaitu N. Kemudian bila dia dah sampai dekat atas ni, dia pun berkembang. Q besar. Jadi dalam ABCQ. Kecil kepada besar tidak ada jawapan lain. Mestilah pembesaran ataupun enlargement. Dan dia adalah milik huruf yang di depan, iaitu M. So sekarang saya nak huraikan yang N tadi. Daripada bawah, naik ke atas. Sama saiz. Reflection ke, rotation ke, translation? Pada pandangan kamu semua. Rotation. Nak tahu betul ke tidak rotation, caranya adalah kita perlu sambung bucu-bucu antara DEFG dan HJLQ. So apabila saya sambung, saya dapat ada persilangan. Bila ada je persilangan, jawapan dia apa dia? Rotation. Ada je persilangan rotation. Rotation ni 180 ke 90? 90. Wajib 90. Wajib 90 sebab ada bersilang, ada garisan asing, maka jawapan dia putaran 90 darjah ataupun rotation 90 degrees. Okey, kita nak cari pusat daripada 4 garisan hijau ni. Boleh tak kamu sebut kat saya garisan yang kamu rasa paling mudah untuk kamu kira kotak? QG. Yes, saya setuju. Saya setuju dengan QG. QG 2 kotak menegak, jadi kita buat 2 kotak melintang. Nah, ambil kau. Maka pusatnya kiri atau kanan? Kiri. Yes, Kiri. of course. Yang di luar lah sebagai pusat. Maka pada pusat about center 2, 4. Pada pusat 2, 4. Arahnya. Ya, ada yang tanya ke? Kan garisan melintang tu yang nak tentukan pusat rotation tu. Macam mana nak tahu berapa panjang nak kita buat? Kita ikut garisan QG tu. QG 2 kotak, kita lentang pun kita buat lawan dia pun 2 kotak. Macam contoh huraian yang saya buat tadi tu, dia 4 kotak melintang. Kita buat 4 kotak menegak. Dia jadi sama panjang. Okay, boleh? Boleh. Alright. So kita nak cari arah sekarang. Kamu tengok tadi saya buat animasi daripada bawah naik ke atas. Dia boleh pusing ikut kiri. Dia akan jadi clockwise. Dia boleh pusing ikut kanan. Dia jadi anti-clockwise. Kamu nak pusing mana? Kiri atau kanan? Kanan. Kenapa? Kanan. Kerana pusat di kiri. Pusat kiri, arah mesti kanan.
Dan arah ini nama dia adalah arah lawan jam ataupun anti-clockwise. Kamu dapat lagi 1 markah. Total 3 markah. Selesailah huraian untuk N. Sekarang untuk M. M sekarang daripada dah sampai dekat HJLQ tu dia membesar. Membesar masuk dekat situ. Apa jawapan dia? Kecil kepada besar. Enlargement. Enlargement. Kamu tulis perkataan enlargement, kamu dapat 1 markah. Enlargement mesti datang dengan pusat, center. Dekat mana center of enlargement dia ni? Kita akan sambungkan bucu-bucu yang ada pada ABCQ kepada HJLQ. Tersambung. Sambung, tengok dia bersilang semua pada Q. Jadi dia punya center dia apa? Center Q. 35. Center kamu tulis center Q dapat markah, center 35 dapat markah, center Q35 pun dapat markah. Yang tak dapat markah kamu tulis center Q53, terbalik baca koordinat. Jadi saya cadangkan kalau ada huruf, tulis huruf je. Center Q, settle. Dapat 1 markah. Sekarang yang terakhir sekali kita nak cari scale factor. Macam mana nak cari scale factor? Yang nak scale factor mestilah image bahagi objek. So saya ambil salah satu sisi image iaitu BC, 2 kotak. Saya bahagikan dengan satu sisi objek iaitu JL, 1 kotak. 2 bahagi 1 sama dengan 2. Maka kamu boleh tulis scale factor K equal to 2. Tu cara tulis dia. Kalau tak mau tulis macam tu, tulis faktor skala scale factor 2 pun dah terima. Tak mau tulis macam tu, paling mudah. Tulis K sama dengan 2 pun diterima. Untuk markah penuh. Tidak ada masalah. Dapatlah 6 markah. 3 huraian putaran, rotation. 3 huraian enlargement. Alright. So saya skip. Saya pergi kepada soalan yang kedua. Nak tentukan ni. Okay, kamu tengok. OJKL yang besar ni adalah image. Yang atas tu objek. Objek terus besar ke dia masuk ke tempat kecil dulu? Apa perlu dia buat daripada objek ni? Masuk. Dia masuk dulu. Dia masuk tempat kecil ni antara rotation, translation atau reflection. Apa hubungan ni, Pak? Reflection. Buat garisan. Ya, nak tahu kita kena buat garisan dulu. Kita garis. Okay, garis. Dapat 4 garisan selari. Tapi tak sama panjang. Maka jawapan dia apa dia? Reflection. Boleh jadi rotation tak? Okey, ya, jawapan dia kena dapat reflection. Reflection on the line. Mana garisan reflection dia? Ni tengah-tengah dia. Antara A dengan E ini adalah tengah-tengahnya. Jadi on the line berapa kat situ? Y equals to -1. Pada garis Y sama dengan -1. Ni kat sini -1 ni. Memotong paksi Y pada -1. Kamu dapat dekat situ lagi 1 markah. Total 2 markah. Untuk huraian pantulan. Okey. Pembesaran samalah. Saya tak payah explain banyak-banyak lah. Pembesaran sama je. Saya nak terus kepada soalan yang ketiga. Yang ini. Okey. Yang ni dia asingkan. Dia kata EFGH ialah image bagi PQRS. So daripada besar PQRS telah mengecut jadi kecil jadi EFGH. Besar jadi kecil juga adalah pembesaran ataupun enlargement. Tidak ada pengecilan. Tidak ada pengecutan. Dia semuanya pembesaran ataupun enlargement. So V yang pertama ni adalah enlargement. Kemudian baru dia cakap ABCD ni adalah image pula kepada EFGH. Ini image yang kedua. Okay, sama saiz maka antara reflection, rotation ataupun translation. So soalan pertama. Untuk V. Daripada besar jadi kecil, apa nama dia? Enlargement. Enlargement. 1 markah. Dekat mana pusat dia? Kita dah kena sambungkan bucu. Sambung. Dapatlah bucunya dekat luar ni. Iaitu
at center, -1, -5. About center, -1, -5. Dia punya scale factor berapa? Besar kepada kecil. Berapa dia punya scale factor dah? Okay, ingatlah scale factor sentiasa image bahagi objek. Dalam image, sekarang ni image yang kecil ni, saya pilih HR. Maka dalam objek saya kena saya pilih HG dalam image, maka dalam objek saya kena ambil SR. HG 4 kotak, SR 8 kotak. 4/8 sama dengan 1/2 ataupun 0.5 scale factor dia. Hati-hati nah, dalam SPM saya kerap jumpa pelajar jawab scale factor, dia jawab dalam bahasa Melayu. Skala faktor, tak dapat Kalau bahasa Melayu mesti faktor skala. Kalau bahasa Inggeris mesti scale factor. Tak boleh juga kalau kamu tulis scale bahasa Inggeris, factor kamu tulis dalam bahasa Melayu. Scale faktor. Tak boleh. Tajuk ni memang sensitif. Jadi sebab tu saya kata yang paling selamat, enlargement, center -1, -5, kamu buat di bawah dia, K equal to 0.5 ataupun K equal to 1/2. Tak payah dia letak scale factor ke, faktor skala ke, K saja. Betul, 10, dapat markah penuh. Okay. Dan yang terakhir, yang ini, daripada yang ini dia naik ke atas. Masuk ke atas. Okay, sama size. Pantulan ke, reflection ke, rotation ke, translation? Cepat. Reflection, rotation, translation. Rotation. Nak tahu kita sambung. D dengan H, sambung semua. Semuanya bersilang pada satu tempat. Maka jawapannya tiada lain, tiada bukan. Rotation 180. Sebab semuanya bersilang dekat tempat tersebut. Dapat 2 markah. And then pada pusat daripada center daripada center 0, 0. Ataupun kamu boleh buat at origin. Center at origin. Cukup. Kamu dapat dekat situ full marks 3 markah. Maka selesailah tajuk transformation yang saya nak explain ni. Alright. So masa ada lagi 5 minit. Latihan yang selebihnya tu saya bagi latihan untuk kamu lah. Untuk kamu jawab. Okay. 5 minit tak sempat dah nak masuk benda-benda yang lain. So ada sebarang soalan tak nak tanya tentang transformation? Ada sebarang soalan nak tanya untuk transformation? Cikgu. Ya, saya. Kan tadi cikgu cakap ada rotation 90 degree dengan 180 je kan? Betul? Tapi yang rotation 90 degree tu memang tak boleh buat macam 270 degree, tak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Cuma dalam buku teks kita diajar 90 degrees. Okay, 270 tu adalah pelengkap ataupun lawan kepada 90 degrees. Contohlah kan, macam soalan yang tadi ni, mana yang tadi ni? Yang ini. Okay, jawapan kita adalah putaran 90 darjah. Okay, rotation 90 degrees at center 24 anti-clockwise. Kalau kamu nak lain kan, dia kena jawab apa? Anti-clockwise, dia bukan jadi anti-clockwise, dia dah jadi clockwise pula. Clockwise, rotation of 270 degrees clockwise about center 24. Pusat sama tetapi arah akan lawan. Kalau jawapan 90 darjah lawan arah jam, kamu buat 270, kamu kena jadi ikut arah jam. Okay, so saya kata yang lebih baiknya kamu stick dengan 90 darjah je. Supaya kita kurangkan sikit bebanan otak kita nak fikir. 90 ke 270. So kekal je dengan 90. Okay. Next question, ada lagi yang berkaitan dengan transformation? Cikgu, ada possibility ke dia tanya why do you think it is a rotation, translation, semua dia suruh bagi sebab kenapa kita pilih? Tak ada. Okay, dia takkan tanya yang itu, dia tak sesuai lah nak tanya. Dia kalau nak tanya, dia nak tanya reason juga, dia mungkin akan kaitkan soalan ni dengan situasi semasa. Contoh.
Contoh macam soalan ni, masih lagi soalan ni, dia kata apa dia? Ini pondok. Ini pondok. Pondok yang sisi 4. Kemudian ada lagi satu pondok yang dibuat besar lagi, ABCQ. Pondok rehat. Okey. Dia kata ada 2 pondok, ada 3 pondok. Satu pondok kecil, ada lagi satu pondok besar. Dia kaitkan dengan situasi semasa. Yang pertama dia kata itulah, pondok-pondok tersebut dibina berdasarkan konsep transformation. Lepas tu hurai. So kamu pun hurai macam ni lah. Yang ini kepada ini adalah putaran, kecil kepada besar, ini adalah enlargement. Okay, kamu hurai semua. Kemudian dia tanya pula. Baru dia akan tanya. Oh, sesuai. Okay, berdasarkan mengapa pada pandangan anda. Okay, pada pandangan anda. Adakah sesuai pondok tersebut dibina sebegitu rupa? Baru kamu boleh bagi reason. Itu soalan kebat tu. Kamu boleh bagi sebarang alasan yang logik. Contoh kamu kata apa dia? Soalan ni tak sesuai. Pondok tidak sesuai dibina sebegitu rupa. Kerana bentuknya yang tidak sekata. Tengok bentuk dia kan jadi panjang-panjang macam tu. Okey. Ataupun tak sesuai kerana ada 2 pondok, iaitu pondok kecil dan pondok besar yang bertindih. Itu kamu bagi alasan. Ataupun kamu kata, ya sesuai. Kerana pondok tersebut sangat cantik untuk dilihat. Tak bolehlah tak sesuai. Jawapan kamu tu tak logik. Jadi selagi mana logik, dia boleh tanya. Okey? Lain daripada tu, ada lagi soalan-soalan yang lain? Ada lagi tak? Sekarang dah 4.57. Kalau tidak ada lagi soalan, macam saya jangka lah, saya takkan sempat habiskan ke 7 topik dalam tempoh 3 jam. Antara punca utamanya ialah topik-topik yang kita pilih ni adalah semua topik-topik yang panjang. Saya buat dengan MCKK baru-baru ni, kami buat ulang kaji tingkatan 4. Ulang kaji tingkatan 4, 4 jam habis 10 topik. Kenapa? 2 jam yang pertama saya sempat habiskan 4 topik saja. Topik yang panjang-panjang. Kemudian 2 jam kemudian kami pilih topik, kami gabungkan topik-topik yang pendek-pendek. Jadi kami berjaya menghabiskan 10 topik dalam tempoh 4 jam. Tapi dengan kamu ni saya jangkau apabila saya tengok, okey saya nak kena ajar transformation. Transformation ni memang panjang. Saya nak kena ajar pula tajuk insurance. Insurance memang panjang. Kalau cukai pendek, insurance panjang. Lepas tu ada pula graf, teori graf. Saya kata semua panjang-panjang ni. Ada nak boleh habis? Memang tak habis lah. Jangkaan saya tepat. Memang takkan habis. Saya boleh habiskan, tapi satu soalan tu saya akan ambil, satu bab ambil sikit-sikit je. Rugilah kat kamu sebab SPM kita tak tahu bentuk macam mana yang akan keluar dalam SPM nanti. Okey? Jadi, ada sebarang soalan tak yang terakhir? Ada sebarang soalan? Tidak ada Kalau tidak ada soalan, maka ya, ada soalan? Ya, silakan. Macam ada orang buka mikrofon tadi. Lepas tu dia diam pula. Ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, bermaksud itu sahaja saya punya bengkel pada hari ini. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang tidak berkenan di hati kamu. Okey, kita pula buat pada waktu petang. Buat macam mana? Pagi ada slot lain. Bila buat waktu petang ni, inilah kelemahan dia. Dia sedikit orang cakap apa? Panas, mengantuk, letih dan sebagainya. Jadi saya pun dah cuba sampaikan yang terbaik yang saya mampu. Itu sahaja yang saya mampu. InsyaAllah kalau ada satu masa yang lain, kita boleh buat waktu pagi, seronok sikit. Kita boleh bermain, kita boleh relax, kita boleh tenang. Okey? So daripada saya minta maaf andai penyampaian saya tidak sampai seperti mana yang kamu harapkan. Okey? Jadi daripada saya halalkan semua ilmu saya dan saya doakan kamu semua berjaya dalam SPM kamu nanti. Amin. Okey? So sekadar itu saja daripada saya serahkan kembali kepada Cikgu Hafiz.